Ish. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wad din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Para sahabat penonton yang dikasihi, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada petang ni kita bersiaran langsung dalam kuliah santai lah, jam 3 sampai jam 4, yang mana kuliah kita pada petang ini ditaja khas oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, iaitu satu yayasan yang mempunyai objektif berbuat kebajikan kemasyarakatan, iaitu dalam menolong mereka-mereka yang kurang berupaya, fuqara wal masakin, anak-anak yatim dan sebagainya. Yayasan ini memainkan peranan yang sangat besar dalam membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Tapi yang lebih menariknya ialah bantuan tersebut ini sangat menarik perhatian saya, iaitu tidak memilih di kalangan suku apa atau agama apa sekalipun, dibantu seperti sama sahaja. Ini kita katakan benar-benar membawa semangat satu Malaysia dia panggil. Nah, ini bagus. Jadi siapa-siapa yang ingin menderma ataupun menyumbang kepada yayasan untuk yayasan membantu mereka-mereka yang memerlukan, boleh lihat di caption live kita pada petang ni, dan ada di komen juga link page Yayasan Budi Ihsan Malaysia, yang mana yayasan tersebut dipengerusikan oleh Datuk Rosli. Jadi kuliah kita pada petang ini ialah tajaan daripada yayasan tersebut. InsyaAllah pada petang ni kita melihat sedikit sebanyak daripada kata-kata nasihat daripada kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Makki Al-Bantani, yang mensyarahkan di atas kitab Al-Munabbihat ala isti'dadi liyaumil ma'ad. Al-Munabbihat ala isti'dadi liyaumil ma'ad, karangan bagi Syihabuddin Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, iaitu Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis.
Digelarkan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini Amirul Mukminin fil Hadis, dan beliau salah seorang daripada yang mensyarahkan Jami' Sahih Bukhari yang diletak nama judulnya Fathul Bari. Letak silap ada kitab Fathul Bari. Syarah bagi Jami' Sahih Bukhari, iaitu yang dikarang oleh Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab ni kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Makki, yang diletak judul Nasaihul Ibad, syarah di atas Al-Munabbihati ala isti'dadi liyaumil ma'ad. InsyaAllah pada petang ni kita tengok sedikit daripada maqalah, daripada perkataan yang memberi, orang panggil apa, qaulan baligha, perkataan yang memberi sentapan di dalam jantung para pendengar, itu yang menyampaikan ke dalam lubuk hati kita, itu dikatakan qaulan baligha, perkataan yang menyampai ke dalam jiwa kita. Jadi perkataan yang menyampai ke dalam jiwa inilah dipanggil hikmah. Kalimatul hikmah, satu perkataan hikmah, yata'allamu bihar rajulu, yang dipelajari akan dia oleh seseorang, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Kenapa? Kerana dengan perkataan tersebut boleh memberi dia panggil sentuhan di dalam jiwa kita, dan menyebabkan kita mari berfikir, tafakkarus sa'ah khairun min ibadati alfi sanah, berfikir satu saat tentang urusan agama kita ini, itu lebih baik daripada kita beribadat sunat. Kita beribadat sunat 1000 tahun tidak berhenti-henti. Baik. Alhamdulillah, di dalam kitab ni ada pelbagai perkataan-perkataan hikmah, yang mana kalau kita baca satu persatu, itu benar-benar mendatangkan kesedaran dan penghayatan dalam diri kita. Jadi walaupun di bulan Ramadan ni kita rasa lapar, kita rasa dahaga, tetapi tetaplah tidak menjadi satu yang melemahkan semangat kita untuk menuntut ilmu, dan tidak menjadi satu kelemahan bagi kita untuk kita mendengar mutiara-mutiara hikmah yang diucapkan oleh aslafun as-salih. Baik. Kita tengok siapa yang ada kitab tu boleh buka. Kita boleh buka pada muka surat 9. Pada muka surat 9, Al-Babus Sulasaiyu. Bab 33 dia panggil. Disebut di sini wal maqalatus tsaniyatu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal maqalatus tsaniyatu, dan bermula maqalah yang kedua daripada bab sulasi, daripada bab sulasi, daripada bab 33. An Abi Bakrin, daripada Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meredalah oleh Allah Ta'ala daripada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ini dipanggil maqalul qaul. Salasun la tudraku bisalasin, al-ghina bil muna, wasyababu bil khidabi, wassihhatu bil adwiyati. Ringkas saja. Boleh dihafal. Boleh dihafal ni. Para sahabat penonton, kalau diulang-ulang, insya-Allah boleh dihafal. An Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu, salasun la tudraku bi salasin, al-ghina bil muna, wasyababu bil khidabi, wassihhatu bil adwiyati. Maqalah yang kedua, maqalah yang kedua daripada bab 33,
Diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq, an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ini dia panggil maqalul qaul. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Salasun la tudraku bisalasin. 3 perkara, la salasun ay salasu khisalin. 3 perkara, la tudraku bisalasin ay la tutlabu bisalasati asya. Yang tidak dapat dengan 3 perkara. Ada 3 perkara yang tidak didapatkan dengan 3 perkara. Ini. Ini perkara yang kita mari terfikir. Apa benda 3 perkara tu tak didapat dengan 3 perkara? Suatu yang kita kata benda yang kita nak mesti dapat. Itu contoh. Tetapi kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak. Ada 3 perkara yang tidak didapat dengan 3 perkara. Mana? Pertamanya, al-ghina bil munah. Kekayaan dengan angan-angan. Kekayaan dengan angan-angan. Bil munah, baca dengan bagaimana bil munah? Bi dhammil mimi, dengan didammahkan mim. Jam'u maniyatin, jamak daripada mufradnya maniyah. Jadi kekayaan tidak didapatkan dengan segala lamunan, segala khayalan. Duk berkhayal, nak tidur siang hari, bulan-bulan Ramadan ni sukalah tidur. Kenapa? Kerana naumus shaim ibadah. Tidur orang berpuasa tu ibadah. Maka dia tidur straight. Kalaupun dia tak tertidur pun, dia buat-buat tidur, kemudian mengelamun. Dia kata sedapnya jadi orang kaya. Ada kereta besar, ada harta banyak, ada rumah besar, apa yang dia nak di hujung jari dia saja. Tapi dalam keadaan dia tu mengelamun, berkhayal, maka tidak akan dapat kekayaan tersebut dengan mengelamun, dengan berkhayal, tidak dapat. Artinya seseorang yang nak kaya, mestilah dia berusaha untuk mendapatkan kekayaan yang dia ingin. Itu kita segi syarah dari segi hukum adat lah. Dari segi hukum adat, memanglah orang nak kaya kena berusaha, berusaha, berniaga, bekerja dan sebagainya. Itu secara hukum adat. Jangan kita kata hukum akal haruslah ustaz, kalau orang tu dia tak usaha pun dapat kekayaan. Macam Alibaba tu dia tak usaha tapi dapat je kekayaan. Jangan kita kira dengan akal kita. Ni kita cakap ni dengan hukum adat. Hukum adatnya memang seseorang nak kejayaan, nak kekayaan, mestilah dia kena berusaha. Jadi kalau seseorang tu semata-mata berangan-angan nak kaya, tanpa didasari dengan usaha, maka tidak akan mencapai cita-citanya untuk dia mendapat kekayaan. Penting ke tuan-tuan? Para sahabat penonton kaya? Iya. Umat Islam mesti kaya. Tu umat Islam mesti kaya. Tapi kekayaannya bukan untuk dipamerkan seperti Qarun. Qarun pun kaya. Tapi Qarun kaya suka mempamerkan kekayaannya kepada manusia. Ditunjukkan kekayaannya. Sehingga orang-orang yang orang-orang yang tipis imannya, orang-orang yang yang tidak kuat imannya, kita kata, mereka akan terliur, terliur dan rasa ingin, rasa kerugian, tidak dapat seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Disebut di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimanakah sifat Qarun dengan kekayaannya.
Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Ini Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimanakah perangai Qarun dengan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi ujian kepada dia. Nah, cuba tengok. Qarun ni asalnya anak murid Nabi Musa alaihissalam yang soleh. Ibaratnya kita kata selalu mengaji di pondok Nabi Musa lah. Duk mengaji di pondok Nabi Musa, duk menadah kitab di pondok Nabi Musa. Tiba-tiba dia pun minta dengan Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Allah Musa, doalah pada Allah, minta supaya aku ni kaya. Bila aku kaya, boleh aku menderma, bersedekah dan sebagainya. Maka Nabi Musa pun berdoa pada Allah. Akhirnya kaya sungguh Qarun. Daripada kaya biasa kepada lebih kaya, semakin kaya, sangat kaya. Setiap kali kekayaannya bertambah, semakin menjauh dia daripada Nabi Musa alaihissalam. Menjauh daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni kekayaan seperti ni, kekayaan yang kita tidak mahu terjadi kepada diri-diri kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan yang merugikan, kekayaan yang merugikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kayanya seperti Qarun? Bagaimana seperti Qarun? Allah Taala ceritakan bagaimana perangai Qarun di dalam Al-Quran. Allah Taala kata, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka keluarlah oleh Qarun di atas kaumnya, di atas kaumnya, fi zinatihi, pada perhiasannya, perhiasan kekayaannya maksudnya. Dia suka mempamer-pamerkan kekayaannya, menunjuk-nunjukkan kekayaannya. Ini bahaya ni. Sehingga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada kaya dia, jutawan dia, datuk dia, tetapi gemar mempamerkan kekayaan, menunjukkan rumah, menunjukkan kereta dan sebagainya. Ini perangainya tidak saling tidak saling berbeza dengan dengan Qarun. Karena Qarun pun begitu sifatnya. Mana? Keluar kepada kaum, menunjuk-nunjukkan perhiasan. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka keluarlah Qarun di atas kaumnya, bangsanya, dalam menunjukkan perhiasan kekayaannya. Qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya, lalu berkatalah oleh orang-orang yang menghendaki mereka itu akan kehidupan pada dunia, ya laitalana mislama utiya Qarunu innahu lazu hazzin azim. Ruginya kita, alangkah celakanya kita. Kita tidak dapat apa yang didapatkan, apa seumpama yang dianugerahkan kepada Qarun. Sesungguhnya Qarun ni dapat, orang panggil, habuan yang sangat besar, habuan yang sangat hebat. Itu katanya manusia-manusia yang hatinya juga penuh dengan dunia. Maka sebab itulah jangan kita apabila melihat kepada kekayaan seseorang, kemudian kita mula mengkagumi seseorang tu kerana kekayaan, itu satu perkara yang sangat mara bahaya pada agama kita. Man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu faqad zahaba sulusa dinihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu, barang siapa yang merendah-rendahkan dirinya kepada orang kaya kerana kekayaannya, faqad zahaba sulusa dinihi, maka telah hilanglah telah hilanglah 1/3 daripada telah hilang 2/3 daripada agamanya. Sulusa dini, 2/3 daripada agama. Baik. Jadi kerana itu kita tak boleh mengkagumi seseorang dengan kerana
kekayaannya. Tidak boleh seperti itu. Nah, itu bukan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala allazi, kemudian Allah Taala menceritakan, wa qala allazina utul ilma. Kemudian berkatalah, wa qala allazina utul ilma, dan telah berkatalah oleh orang-orang yang diberi mereka itu akan ilmu. Ini ilmu yakin. Diberi pengetahuan yang sebenar, mengetahui hakikat yang sebenar. Wailakum, celakalah kamu semua wahai orang-orang yang mengkagumi kekayaan Qarun. Sawabullahi khairun, bermula pahala daripada Allah Ta'ala itu lebih baik. Liman amana wa amila salihah, kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Maka kerana itu, kalau kita berusaha untuk menjadi kaya, itu tidaklah dilarang di dalam agama, tetapi kekayaan kita tu mestilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk agama kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita. Itulah kekayaan yang dipuji di dalam syarak. Sahabat-sahabat Nabi yang kaya ramai. Antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Mereka ni ialah pembesar-pembesar sahabat yang kaya raya mereka. Tapi bagaimana kekayaan mereka? Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekayaan yang mesti bagi setiap kita umat Islam bercita-cita untuk mendapat kekayaan tersebut. Nah, maka setelah kaya, jangan lupa kepada fuqara wal masakin, armalah, anak yatim dan sebagainya, mereka-mereka yang memerlukan, terutama asnaf. Jangan dilupakan. Kerana itulah Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni salah satu daripada yayasan yang mengambil peluang melihat saki-baki mereka yang memerlukan, di manakah mereka yang tidak mendapat bantuan daripada pihak kerajaan dan NGO-NGO, pertubuhan-pertubuhan yayasan lainnya. Maka Yayasan Budi Ihsan Malaysia juga tolong membantu mereka-mereka yang terlepas pandang daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Ialah manusia, tidak boleh kita nak supaya semuanya sempurna. Mesti ada kekurangannya. Maka kerana itu Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni melengkapi lagi dengan pelbagai program kebajikan masyarakat yang ada di tanah air kita Malaysia ni. Dengan sebab tu tuan-tuan yang kaya raya, yang menderma, tapi kaya raya menderma ni tak semestinya kaya. Cuma ketika kaya, jangan kita lupa, jangan kita alpa merasakan kekayaan tu milik kita mutlak. Tidak. Sebenarnya kekayaan tu sebagai rezeki mamluk, tempat Allah Ta'ala bagi milik sementara, secara majak saja, untuk diuji kita. Itu. Maka sebab tu dalam hadis yang lainnya Nabi SAW sabda, irtanim khamsan qabla khamsin. Irtanim, arti irtanim ni rebut peluang. Rebut peluang keemasan. If'al, perbuat olehmu 5 perkara sebelum 5. Kerana rebut peluang berbuat 5 perkara sebelum 5. Mana? Syababaka qabla haramik. Muda engkau sebelum tua engkau. Kerana ketika muda itulah tubuh badan kita masih lagi sihat, cergas, minda cerdas, tubuh badan cergas, masih tidak ada bebanan tanggungjawab, kekeluargaan, tidak ada. Maka guna sebaik-baiknya ketika mana kita muda sebelum tibanya tua, dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Wasihhata qabla saqamik, dan sehat engkau sebelum engkau sakit. Ya, ketika mana kita sehat, kita lupa pada Allah. Kita rasa kita yang keupayaan kita, kemampuan kita, keakuan diri kita, maka kita lupa untuk mentaati perintah Allah. Jangan. Ketika sehat itulah kita rebut peluang
untuk qiyamul lail, untuk tarawih, untuk sedekah dan sebagainya, apa saja sebelum kita sakit. Nah, warinaka qabla faqrik, dan dan kaya engkau sebelum daripada fakir, miskin engkau. Ketika kaya itulah kita bersedekah. Ya, bukan maksudnya ketika kaya sahaja, tapi ketika mana di dalam poket kita tu mempunyai rezeki kita, rezeki mamluk kita, ketika itulah kita disuruh bersedekah. Jangan apa yang belum kita dapat kita nak bersedekah, jangan. Itu rezeki mau'ud. Allah Ta'ala suruh kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infak olehmu rezeki yang kami beri kepada kamu tu ialah rezeki mamluk, bukan rezeki mau'ud. Sebab tu saya cukup tidak sukalah kalau pengalaman saya, kalau di surau-surau, masjid-masjid itu ada orang-orang yang bila jumpa ustaz doakan projek saya, doakan apa dia panggil, ialah projek saya ke ni, saya ke beruntung, berjaya, laba, dapat juta-juta, dapat kemasukan yang banyak, sale yang banyak, insya-Allah saya akan infak, saya akan sedekah. Tak betul tu. Tu kenapa awak nak sedekah, awak nak infak benda yang bukan milik awak lagi, bukan? Tidak begitu. Yang disuruh infak tu rezeki mamluk, bukan rezeki mau'ud dan bukan rezeki maksum. Itu. Ini mesti kita kena ambil berjaga. Kepada yang kaya-kaya ni, yang kaya-kaya dalam Facebook ni lah. Lain kali kalau nak sedekah tu jangan, ustaz, doalah projek saya ni biar berjalan lancar, beruntung, saya akan sedekah. Kepala kasar sikit tu ni. Kepala hontak mung tu ni. Siapa ajar mu nak sedekah benda hak bukan milikmu lagi? Sedekahlah benda hak sudah jadi milik kita. Walaupun RM1 tak apa. Walaupun RM1 je, tapi memang betul-betul milik kita. Rezeki mamluk dia panggil. Hak itulah yang kalau kita sedekah dengan ikhlas, insya-Allah menjadi perisai kita daripada bakaran api neraka mudah-mudahannya. Jadi jangan kita rezeki mau'ud yang belum tentu dapat lagi dah ni, kita dah berjanji dah. Ustaz, doa pada kami, projek kami berjalan lancar, insya-Allah kalau dapat 1 juta, 3 juta, 4 juta, saya derma kepada madrasah, kepada Baitul Aitam, rumah anak yatim, ke armalah, ibu-ibu tunggal, ke fuqara wal masakin. Kebanyakannya saya perhati, kalau jenis orang yang berjanji seperti ini, sampai masa kalau dia dapat sungguh apa yang dia usaha, serta ada orang panggil rezeki di sisi Allah Ta'ala sudah menentukan hak dia, susah untuk dia bersedekah, kerana dia merasakan itu hak dia, titik peluh dia, usahaan dia. Untuk apa dia nak bagi kepada orang lain? Tu kamu nak harta banyak, kamu usaha sendirilah. Itu bahaya tu. Itu bahaya. Kebanyakannya saya jumpa seperti itu. Ramai di kalangan orang-orang kaya ni, apabila dia sudah dapat apa yang dia nak, maka dia lupa segala janji-janjinya. Artinya janji dicapati. Maka sebab itulah yang kaya atau yang miskin boleh bersedekah sama sahaja keikhlasannya di sisi Allah Ta'ala, walau nilaiannya berbeza. Memanglah orang kaya boleh bersedekah banyak, orang miskin nak sedekah banyak macam mana? Dia sendiri pun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kais malam tak terkais. Tetapi apa yang dia dapat, walaupun sebiji tamar, dia bersedekah. Walaupun seteguk air dia memberi, maka dengan ikhlas boleh menjadi junnah, perisai daripada bakaran api neraka. Itu. Jadi dalam Islam, yang kaya atau yang miskin, sama sahaja nilaian keikhlasannya bersedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun
mata benda yang disedekah tu berbeza. Ya, memang orang kaya tu boleh bersedekah banyak kerana dia kaya. Orang miskin boleh bersedekah sekadar apa yang dia mampu untuk dia bersedekah. Tapi keikhlasan tetap sama kalau dia berusaha untuk ikhlas. Ini yang penting. Nah, maka sebab tu umat Islam ni bukan disuruh duduk dalam keadaan fakir, miskin, meminta-minta senantiasa. Nah, yang sebenarnya kalau pembahagian agihan, apa dia panggil, duit zakat, benar-benar orang panggil telus, benar-benar, bukan kita nak tuduh jabatan agama tidak telus, tidak. Kalau benar-benar orang panggil agihannya mengikut cara yang betul, pasti kemiskinan tidak akan pasti kemiskinan boleh dibasmikan. Tapi kalau dibahagi berah sedikit, Milo sikit, macam kita NGO, pertubuhan yayasan, maka ketika tu memang susahlah nak membasmi kemiskinan. Tahun ni kita bagi, tahun depan pun kita bagi, tahun depan seumur hidup pun dia fakir, fuqara wal masakin. Cuba kalau kita bagi zakat tu benar-benar kepada satu orang yang fakir atau miskin, mencukupi untuk dia tu menjadikan modal untuk dia berniaga, untuk dia berladang ke dan sebagainya. Sehingga apabila dia berusaha di atas perniagaan dia atau ladang, ternakan atau sebagainya apa sahaja, dia kemudiannya tidak lagi menjadi asnaf, dia pula yang menjadi orang kaya yang wajib menolong asnaf, wajib menolong mustahiqul zakah. Cuba tengok. Ini satu benda yang perlu kita fikir-fikirkan. Kenapa orang miskin semakin bertambah, tidak berkurang. Duit zakat banyak. Nah, dibahagi, tapi bahaginya cara orang panggil apa? Susahlah kita nak bercakap. Kalau kita tersalah bercakap kan, dimarahi pula, dikencam pula. Nah, maksudnya bantuan zakat, orang miskin dipanggil berkumpul, kemudian diletakkan banner, saklar ke banner, pembahagian zakat daripada yang berhormat atau yang amat berhormat sekian-sekian manusia, untuk 500 orang asnaf, mustahiqul zakah ni, asnaf ni. Apa yang dibahaginya? Milo 1 tin, beras 1 guning, minyak masak, duit RM300. Jadi asnaf ni akan sentiasa asnaf sampai mampus. Sampai mati. Tu. Cuba kita fikirkan bagaimana kita nak mensifarkan asnaf. Kalau orang zakat berfikiran seperti ini, insya-Allah akan ada tindak lanjutnya. Cara bagaimana, kebijakannya, kepandaian menyusun pembahagian yang telus dan sebagainya. Contohnya pada tahun ni asnaf sebahagiannya tak dapat zakat. Kenapa kita nak tumpukan kepada asnaf ni saja, supaya mereka ni tidak lagi jadi asnaf, mereka pula yang mengeluarkan zakat, pada tahun depan asnaf tu pula yang mendapat. Itu contoh. Tu bagus tu. Majlis agama pusat zakat bagi kuih over besar, itu maksudnya seperti itulah. InsyaAllah kalau pusat zakat menolong seperti itu, mudah-mudahan asnaf-asnaf ni tidak lagi menjadi asnaf, dan mereka kemudiannya nanti akan mengeluarkan zakat dan menolong fakir miskin. Ni At-Rahman ni bagus ni. Tu masalah penyakit umat tu. Tiba-tiba dia pula nak jual. Itu maksud dia. Pusat zakat dah bagi dah. Oven lah, mesin jahit lah, dan sebagainya lah, untuk asnaf tu boleh bekerja dan sebagainya. Tiba-tiba dia pula telefon ke orang untuk nak jual. Maksudnya begitu dah, Ustaz At-Rahman.
Ini sikap lah. Selain daripada kita jangan semata-mata bergantung kepada pusat zakat, majlis agama, pertubuhan-pertubuhan NGO kemasyarakatan dan yayasan-yayasan, termasuk yayasan yang menaja kuliah kita pada petang ni, iaitu Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kita sendiri sebagai umat Islam mesti rubah sikap. Jangan menjadi pemalas. Jangan suka meminta-minta. Berfikirlah bahawasanya kita yang nak memberi, jangan kita yang nak meminta. Itu maksud. Berfikirlah seperti orang yang yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi kita kena ubah sikap. Itu masalah sikap kita. Bermalas-malasan, senantiasa nak kepada bantuan. Cuba kita ambil pengajaran. Orang bangsa lain daripada Bangladesh dan mana mereka tu meninggalkan kampung halaman, negeri, negara mereka, datang ke negara kita untuk bekerja, membanting tulang untuk mendapat harta, mendapat wang dan sebagainya. Sedangkan kita warga negara sendiri bermalas-malasan. Daripada orang kaya mempunyai tanah, dijualnya tanah, dijolinya harta wang sehingga jatuh miskin, kemudian jadi asnaf, kemudian mengharap bantuan kepada pusat zakat. Pusat zakat dah bagi dah oven, bagi dah mesin jahit, bagi dah orang panggil untuk alat-alat untuk dia bekerja, usaha untuk mendapat duit sendiri, dijualnya pula alat tu. Kemudian menagih lagi simpati. Ini perkara yang mesti juga kita ambil perhatian. Ambil perhatian. Baik. Kita sambung lagi kitab kita ni. Baik. Tadi Sayyidina Abu Bakar kata apa? Salasun la tudraku bi salasin. 3 perkara tidak didapat dengan 3 perkara. Mana? Al-ghina bil munah. Kekayaan dengan angan-angan. Dengan berkhayalan, lamunan. Itu. Fala yahsulul ghina. Maka ni kata Imam Nawawi As-Sani. Fala yahsulul ghina bil amani. Maka tafri'nya tidak hasillah, tidak didapatlah akan kekayaan bil amani dengan segala lamunan, khayalan. Tak akan dapat kekayaan kalau kita duduk berkhayal saja. Mesti kita kena usaha. Oi, malu saya Abah Asih. Abah Asih ada tak? Sihat ke Abah Asih tu? Orang lama Mesir tu Abah Asih tu. Cakap Arab masyi sungguh. Baik. Jadi mesti kita kena berusaha untuk menjadi kaya, tetapi kekayaannya kita salurkan kepada yang berhak menerimanya. Jangan kekayaan kita tu menyebabkan kita menjadi angkuh dan sombong, suka menayang-nayangkan kekayaan tersebut seperti Qarun, seperti ayat yang telah saya bacakan tadi, yang menceritakan tentang sifat Qarun tu memang suka menayangkan kekayaannya kepada khalayak ramai. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka keluarlah Qarun di atas kaumnya pada perhiasan-perhiasan kekayaannya. Jadi orang-orang kaya yang menunjukkan perhiasannya di dalam laman sosial itu tidak ubah seperti Qarun moden ataupun anak cucu cicit Qarun. Baik. Pun begitu, walaupun kita disuruh berusaha. Memang kita disuruh berusaha. Tapi ingat, fala yahsulul ghina bil amani. Maka tidak didapatkan kekayaan dengan segala angan-angan, segala lamunan, segala khayalan. Bal bahkan didapatkan kekayaan tu bil qismati minallahi ta'ala. Bahkan didapatkan kekayaan tu dengan
pembahagian daripada Allah Ta'ala. Ini kembali kepada iman. Ini kembali kepada akidah, qada dan qadar. Mesti kita orang Islam beriman dengan qada dan qadar. Yang apa sahaja yang berlaku kepada kita manusia, itu semua ialah ketentuan Allah pada azali, dan apa yang Allah Ta'ala tentu pada azali, itulah yang Allah Ta'ala perbuatkan pada masa sekarang ini. Jadi ini supaya orang yang berusaha untuk kaya, dia berbisnes, berniaga dan sebagainya, namun tidak didapat kekayaan tersebut. Ini ada juga nih, di kalangan kita yang fed up. Tak nak dah saya berniaga, tak nak dah saya bekerja, tak nak dah saya berbisnes. Kenapa? Bertani, menternak, berniaga, bekerja, tak kaya-kaya pun. La haula wala quwata illa billah. Di manakah rukun iman yang keenam di dalam hati kita, di dalam i'tiqad pegangan kita? Usahaan kita itu tidak memberi bekas. Usaha kita tu tidak memberi bekas. Kena ingat situ. Kita berusaha untuk kaya, kita berusaha untuk cerdik, usaha kita tu sedikit pun tidak memberi kesan, tidak memberi bekas. Melainkan bekas, kesan ialah perbuatan Allah. Apa yang Allah Ta'ala buat sekarang ini, itu semua yang ditentu oleh Allah Ta'ala azali lagi, sedia kala lagi. Artinya di sini pentingnya kita beriman dengan ketentuan Allah, qada dan qadar Allah. Namun kita berusaha bersungguh-sungguh, kita belajar untuk pandai, namun tetap tidak pandai, percayalah itulah yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun begitu jangan berhenti untuk belajar, teruskan belajar sampai mati. Ini contoh. Begitu juga seorang berternak, seorang yang bertani, seorang yang berniaga, seorang bekerja, tak kaya-kaya dia kata. Jadi saya fed up, tak nak dah bekerja, tak nak dah bertani, tak nak dah berniaga, tak nak dah. Saya nak menganggur pula. Saya nak jadi asnah, minta bantuan sama. Jangan begitu. Orang yang ada iman, dia akan percaya bahawasanya itulah kismatullah, kismatun minallah. Itulah pembahagian, ketetapan yang telah dibahagian, telah ditetapkan oleh Allah. Namun begitu, usahaan, pertanian, penternakan, perniagaan, pekerjaan tetap diteruskan sampai mati bekerja. Itu maksud. Itu yang perlu kita kena faham. Jangan kita tak kaya-kaya, tak nak dah aku bisnes, tak nak dah aku, jangan. Karena kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala tentu. Mungkin hari ini tidak berjaya, nantinya berjaya. Mungkin nanti tak berjaya, mungkin anak kita yang berjaya. Sama saja tentang harta dan ilmu ni. Cuma bezanya harta dan ilmu ni ilmu dia menjaga kita kalau kita beramal dengan dia. Sebaliknya harta tu kita kena menjaga dia. Kalau tidak, diambil orang. Kalau tak nak diambil orang, berdermalah, bersedekahlah. Antaranya platform yang boleh kita bersedekah dan menderma dan mengeluarkan zakat kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Ada linknya. Dan siapa-siapa yang menderma ataupun yang bersedekah ataupun yang menolak cukainya, nak lari cukai, boleh berbuat demikian kepada Yayasan Budi Ihsan. Kerana di sana ada orang panggil penolakan pengecualian cukai daripada LHDN, dan nantinya akan disalurkan kepada asnaf, kepada fuqara wal masakin, anak yatim dan armalah dan sebagainya lah. Dan ini salah satu daripada perkara yang dipuji dalam agama, insya-Allah. Sedikit lagi tuan-tuan, para penonton yang dikasihi, kita akan berhenti pada jam 4 petang dan akan disambung kuliah yang lain pula. Boleh dilihat di
ada yang komen ni, ni Yayasan Budi Ihsan. Kuliah-kuliah ustaz yang ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan ni boleh ditonton di page Yayasan Budi Ihsan, insya-Allah. Baik. Artinya fala yahsulul ghina bil amani bal bil qismati minallahi ta'ala. Maka tidak didapatkan kekayaan dengan lamunan, dengan khayalan, dengan angan-angan mak jenim. Bahkan hakikat keimanannya mesti kita berpegang. Kekayaan tu didapatkan bil qismati minallahi ta'ala, dengan pembahagian ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, itu yang pertama, wasyababu bil khidabi. Wasyababu bil khidabi. Apa? Wasyababu bil khidabi. Yang keduanya, tidak didapatkan kemudaan, sifat kebeliaan. Muda itulah, nak muda. Bil khidabi, dengan mewarnakan rambut. Ini kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Muda tu tak dapat dengan mewarnakan rambut. Ghalib pada adatnya orang muda ni, orang tua ni dia ada uban. Maka nak bagi nampak muda, maka dia mewarnakan rambut, menghinai, kita kata, menghinaikan rambut. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, salah satu daripada 3 yang tidak didapatkan dengan 3 perkara ialah muda dengan menghinaikan rambut. Dengan mewarnakan rambut. Mewarnalah rambutmu warna hitam ke, warna kuning ke, warna coklat ke. Kalau sudah tua, tetaplah tua, tidak akan kembali muda. Hatta kalau tukar nama muda pun tak akan jadi muda. Pak muda, Muhammad Belia muda. Umur apa? Umur 80. Tua. Tu tengok. Ini artinya kita tak boleh nak hundur lah. Tak boleh nak gustan balik, tak boleh nak konar balik, tak boleh nak U-turn balik. Tetap masa akan berjalan dan kita akan menuju kepada kematian. Maka sebab itulah hadis yang saya baca tadi, tak habis tadi. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut peluang keemasan 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramik. Muda engkau sebelum tua. Muda kita sebelum tua. Dan yang paling besar sekalinya, hayataka qabla mautik. Hidup engkau sebelum mati. Sebelum matinya engkau. Jadi itu yang paling akhir tu. Baik. Kata Imam Nawawi As-Sani, fala yahsulu syababu bi khidabi sya'ri bil hina'i wa nahwihi. Fala yahsulu, maka tidak hasilah, tidak didapatkan asyababu oleh kemudaan, kebeliaan. Tak didapat, tidak akan hasil sifat muda, sifat belia tu bi khidabi sya'ri, dengan sebab mewarnakan rambut. Mewarnakan rambut tu khidak, takluk pada kata khidak. Na'i wa nahwihi, dengan seumpama hinau, inai lah, dan dengan seumpama inai atau sebagainya lah, ikutlah. Artinya umur kita ni tidak mungkin kita dapat kembali balik. Bukan kepercayaan Doraemon boleh masuk dalam pintu masa, kembali pula kepada masa kecil dulu. Kalau boleh muda balik, semua orang nak jadi muda balik. Semua orang nak tak nak besar-besar. Kalau boleh nak baby sama. Senantiasa disayangi, senantiasa dikasihi, tidak banyak bebanan, tidak perlu cari rezeki sendiri, tak banyak tanggungjawab. Nak makan pun orang tua yang bagi. Suka. Boleh main sana, tak kena semayang, tak kena puasa. Siapa yang tak nak jadi muda? Tapi perkara yang mustahil pada adat. Mustahil pada adat. Jadi perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan wasyababu bil khidabi,
kemudaan atau kebeliaan tidak didapatkan dengan mewarnakan rambut. Ini supaya kita menyedari bahawasanya usia kita inilah yang yang sekarang ni. Sebab tu ada tiga masa. Masa yang telah lalu tak mungkin kita dapat hundur balik, tak mungkin kita dapat kembali balik. Masa lagi akan belum tentu kita dapat peluang. Esok, lusa, itu semua tu belum tentu. Kerana semuanya rahasia di dalam ilmu dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu yang jelasnya ialah masa sekarang ni. Saat kita bernafas sekarang ni. Inilah umur kita, inilah usia kita. Inilah masa kita yang patut kita rebut peluang. Irtanim khamsan qabla khamsin, rebut peluang olehmu 5 sebelum 5, syababaka qabla haramik, muda engkau sebelum tua engkau, wasihhata qabla saqamik, sehat engkau sebelum daripada sakit engkau, warinaka qabla faqrik, dan kaya engkau sebelum daripada miskin engkau, wa faragaka qabla syaghlik, dan masa lapang engkau, masa senang, masa relax sebelum daripada masa sibuk engkau, wa hayataka qabla mautik, dan hidup engkau sebelum daripada saat mati engkau. Ini saat ni lah. Jangan tunggu kalaulah saya kaya, jangan. Kalaulah saya muda, jangan kalau. Inilah kalau yang membuka perangai syaitan. Saat ni lah kita kena rebut peluang. Walaupun saat ni kita sudah tua, tidak muda lagi. Walau saat ni kita sibuk, tidak lapang lagi. Walau saat ni kita miskin, tidak kaya lagi. Walau saat ni kita sakit dan tidak sehat lagi. Tapi ingat, saat ni kita masih hidup, belum mati lagi. Ini yang penting. Baik, habis itu. Kemudian yang terakhir, ni. Wasihatu bil adwiyati. Kalau bil audiyati tu salahlah kitab tu. Bil audi tu salah kitab. La'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya bil adwiyati. Bukan bil audiyati. Audi tu kereta Audi. Bukan Audi, adwiyati. Yang ketiganya kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, salasun la tudraku bisalasin, 3 perkara yang tidak didapatkan dengan 3 perkara. Yang terakhir, yang ketiga, wasihatu, dan kesehatan, bil adwiyati, dengan berubat. Tak dapat kesehatan dengan berubat. Yang ini pada hakikat ni. Ini bercakap tentang hakikat. Tu tak didapatkan orang panggil kesehatan tu dengan berubat. Memang dia panggil kita kata sakit gak, berubat lah baru sehat. Itu dia panggil tasamuh tu, bercakap begitu tu. Ya, sebenarnya kita berubat tu kita bukan orang panggil sehat, hanya melegakan penyakit. Yang mana penyakit sudah ada dah dalam badan kita. Itu sebenarnya begitu. Kita berubat tu sebagai ikhtiar saja, ikhtiar usaha. Dan ikhtiar usaha sekali-kali tidak memberi bekas. Ini kalau orang mengaji ilmu tauhid, pasti dia akan tahu. Dia makan Panadol, kalau dia makan ubat apa sekalipun, ubat Panadol tersebut tidak memberi kesan, tidak langsung memberi bekas kepada kesehatan dia. Lepas tu yang memberi sihat siapa? Ini disebut dalam kitab. Fala tahsulu sihhatu binafsil adwiyati, fala tahsulu sihhatu, maka tidak hasillah, tidak didapatlah oleh kesehatan, binafsil adwiyati, dengan diri berubat tu. Tak didapatkan kesehatan dengan diri berubat tu, tak dapat. Tu. Lepas tu siapa yang memberi sihat? Bal, bahkan
Kesehatan tu bisyifa'illahi ta'ala, dengan kesembuhan daripada Allah Ta'ala. Bisyifa'illah. Allah Ta'ala yang yashfi. Allah Ta'ala yang menyihatkan. Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Nah, jadi kalau seorang tu dia makan ubat, Allah Ta'ala tak bagi sihat, maka sakitlah dia, tak akan sihat. Walau bagaimana usaha makan ubat herba yang terbaik, nah, tu bagaimana orang panggil makjun yang terbaik, akar kayu yang terbaik, teras-teras yang terbaik. Nah, mahal pula ubat tu yang dibeli, ribu-ribu pula. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak menyembuhkan, tak sembuh dia. Tu keimanan kita wajib gitu tu. Tu barulah ahli tauhid. Bawa ahli tauhid sungguh. Kalau kita makan Panadol yang menyihat, Panadol yang menyembuhkan. Oh, bagus ubat ni. Ubat ni betul-betul mujarab menyembuhkan. Yang mencabutkan penyakit ni ialah ubat. Itu bahaya tu. Syirik jali dia panggil. Syirkul akbar. Syirik besar tu. Bukan syirik kecil-kecil lah. Syirkul akbar. Syirik yang membawakan seorang tu mati kekal di dalam api neraka, wal'iyadzubillah min zalik. Itu. Nah, ini pentingnya, betapa pentingnya ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi seseorang yang beriktiqad, seseorang yang berakidah, berpegang di dalam hati dia, ada selain Allah yang boleh memberi kesan, yang boleh menyembuhkan, boleh memberi sihat. Mana? Panadol. Tu ubat-ubat. Kolagen. Ikutlah. Menata apa pun, akar-akar kayu ke apa sebagainya. Akidah hanya berpegang, inilah yang menyihatkan. Inilah yang menyembuhkan penyakit. Maka seseorang tersebut ialah orang yang jatuh di dalam lembah menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah. Bukan syirik khafi ni. Bukan syirik riak, ujub, sum'ah, takabur. Bukan. Itu syirik khafi, syirik dalam tasawuf. Ini syirik jali. Syirik besar, syirik terang-terangan. Walaupun dia bersembahyang, dia berpuasa, dia berzakat, tetapi pegangannya mengiktikadkan bahawasanya Panadol yang memberi sihat, Panadol yang menyembuhkan penyakit, maka dia kekal di dalam api neraka, kerana dia sama sahaja dengan musyrikin, kafir-kafir musyrik. Ini bahaya. Maka sebab itulah awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahu bi istisqani. Awal-awal yang wajib, yang fardu di atas manusia ialah mengenal Allah Ta'ala, mengenal Tuhan dengan yakin, dengan dalil dan sebagainya. Ini iaitu yang paling penting dalam agama, ialah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah, ay al-muhim fid din ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatih wa ahkami sifatil uluhiyah. Yang paling penting, yang terpenting di dalam agama ialah mengenal hukum sifat Allah Ta'ala dan mengenal hukum ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu seseorang yang mempelajari ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu tauhid, pasti dia akan faham, dia akan berpegang, dia akan mengiktikadkan hanya perbuatan Allah yang memberi bekas. Tu. Bukan Panadol yang menyihatkan, bukan Panadol yang menyembuhkan. Allah sahaja yang menyembuhkan. Di sisi sebab yang beradat, di sisi sababun adi dia panggil. Sebab adat, kita makan Panadol, Allah menjadikan sembuh, Allah menjadikan sihat. Itu akidah yang patut kita kena berpegang. Baik. Maka kerana itulah kata Syekh Nawawi Al-Bantani, fala tahsulu sihhatu bi nafsil adwiyati bal bi syifaillahi ta'ala. Maka tidak hasillah kesihatan dengan semata-mata berubat, semata-mata Panadol, semata-mata cek dengan doktor, tidak akan mendapat kesihatan. Bal bahkan mendapat kesihatan, kesembuhan bisyifaillahi ta'ala, dengan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi sihat, Allah yang memberi kesembuhan, barulah seseorang itu sembuh daripada penyakit dan sihat tubuh badan dia. Baik.
Habislah tiga perkara yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salasun la tudraku bi salasin, tiga perkara yang tidak didapatkan dengan tiga, al-ghina bil muna, wasyababu bil khidab, wasihhatu bil adwiyah. Nah, jadi kalau kita boleh hafal perkataan seperti ini, insya-Allah kita dapat mentazkirahkan diri kita, memperingatikan diri kita bahawasanya kekayaan tidak didapatkan dengan angan-angan, melainkan dengan usaha dan kepercayaan kita. Itu ketetapan Allah Ta'ala. Dan muda belia tidak didapat dengan mewarnakan rambut. Artinya kita kena senantiasa merebut peluang, di mana sahaja saat kita dianugerahkan oleh Allah Ta'ala nyawa, maka rebut peluang untuk kita kembali kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh. Dan yang ketiganya, kesihatan tidak didapat dengan berubat, yakni bal bisyifa'illahi ta'ala, bahkan kesembuhan, kesihatan didapat hanya semata-mata dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kuliah yang ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan ni akan bertemu lagi di siaran yang berikutnya. Ada jadual yang telah saya masukkan setiap jam 3, tapi tarikhnya ada berbeza. Dan kuliah-kuliah ustaz yang lain boleh ditonton di dalam page Facebook Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia di atas tajaan kuliah ini. Dan sekali lagi saya menyeru kepada para penonton untuk menyumbang, bersedekah, menginfak, berwakaf, ataupun apa sahaja, menolak cukai sekalipun kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia, kerana yayasan tersebut salah satu daripada yayasan yang membantu melengkapkan lagi bantuan-bantuan kepada fuqara wal masakin wal armalah dan sebagainya, asnaf-asnaf dan mereka yang memerlukan. Yang penting tidak dikira bangsa, suku apa, agama apa, yang penting mereka rakyat Malaysia, satu Malaysia. Maka Yayasan Budi Ihsan Malaysia membantu mereka semua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain siaran dan kita guna kitab ni, Nasaihul Ibad, Syarah Nasaihul Ibad, boleh dibeli kalau siapa yang nak beli, untuk kita dapat bersiaran di lain waktu. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum.